Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah, berkumpul lagi kita dalam kuliah kitab kita ni, syarah adab, syarah kitab Hilyatu Talibil Ilm. Hilyah Talib Al-Ilm. Hilyah maksudnya perhiasan, Talib maksudnya orang yang orang yang mencari. Talib tu kalau terjemahan bahasa dia kata student, tapi maksud sebenar talib tu ialah orang yang mencari. Sebab tu dalam kitab Imam Nawawi namanya Raudhatul Talibin. Raudhah tu taman, talibin orang yang mencari. Mencari apa? Mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan talib itu kepada pelajar sebab pelajar ni dia mencari ilmu, student. Sebab itulah talib ni dia mencari, bukannya ilmu pergi cari dia. Sebab tu zaman sekarang ni lain. Zaman sekarang ni ramai orang sebenarnya berduit, dia panggil ustaz. Dia panggil ustaz, dia anggap ustaz tu macam cikgu tuition anak dia, cikgu tuition matematik anak dia tu, kan? Sedangkan kedudukan tak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi bila dia layan guru dia tu, dia layan macam guru tuition anak dia. Ustaz, anak saya dapat 83, semester lepas 84, satu gol satu markah. Itu dia tanya pula. Ini pengalaman hidup ni. Dulu 90 lebih dengan Islam, sekarang 85. Kenapa Ustaz? Tanya anak sendiri lah. Jadi dia kata ini sebab dia menganggap anak guru agama itu macam cikgu tuition. Itulah dia. Sebab itulah talib dia kurang adab. Itu pentingnya kita mengaji kitab ni, Hilyah Talib Al-Ilm. Ilmu maksudnya apa? Ilmu maksudnya apa? Apa maksud ilmu? Orang kata kamu ni berilmu lah. Apa maksud ilmu? Orang sekarang ramai bermaklumat tapi kurang orang yang berilmu. Ustaz main falsafah pula ni. Bukan falsafah ni. Ilmu itu ialah mengetahui sesuatu ala haqiqatihi. Ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi, kata bahasa Arab. Mengetahui sesuatu perkara itu di atas hakikatnya yang sebenar. Itu maksud ilmu. Ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu perkara di atas hakikatnya. Maksudnya kalaulah orang tu dia banyak buka Facebook kan banyak maklumat. Dekat Mesir yang ni perang ni Al-Sisi, apa nama dia? Al-Sisi apa? Abdul Fattah Al-Sisi. Saya pun tak baca sangat. Melawan dengan ini, tapi kita tahu ke hakikat sebenar isu tersebut? Tak tahu. Yang kita tahu ialah dia perang ni, jahat ni, pergi bunuh orang ni, yang ni pula melawan anak. Kita tak tahu hakikat yang sebenar. Jadi kita ada ilmu tak tentang perkara tersebut? Tak ada. Itu juga dalam masalah lain, masalah wuduk ke, masalah akidah ke. Kita ada maklumat masalah akidah, Allah tu sifat dia sekian-sekian, tapi adakah ilmu itu ialah satu ilmu atau sekadar maklumat yang kita buka kadang-kadang dalam Facebook ke dalam surat khabar kita terbaca, Ustaz saya ada terbaca lah dalam surat khabar macam itu bukan ilmu. Tahu tak, kadang-kadang saya ada terbaca, saya ada terdengar, saya ada ni, saya ada tu. Itu bukan ilmu. Sebab ilmu itu mestilah ma'rifatu syai'i ala haqiqatihi. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita beramal dengan ilmu. Maksudnya beramal dengan suatu benda yang dah pasti, dah tahu, dan dengan pengetahuan yang pasti. Bila tak pasti, maksudnya kita hanya masih lagi mengikut orang.
Itu bezanya talibul ilm dengan orang yang tahu. Okey. Itu berarti kitab ni hilyah talibul ilm, perhiasan bagi pelajar. Dan kita dah masuk bab yang masih lagi bab pertama, adab-adab talibul ilm pada diri dia sendiri. Pada diri sendiri. Kitab ni disebabkan pencetaknya tak cetak lagi kitab yang baru. Tadi bincang dengan Bushra. Jadi dia tak buat lagi kitab yang baru. Jadi dia tak telefon lagi Imam Syafi'i ni yang dibenarkan kita untuk photostat sebuah buku. Nanti insyaAllah kita akan photostat lah. Next kelas kita pakai semua ada kitab ni. Kita minta Zaki photostat semua kitab, InsyaAllah. Tak jual lah. Saya tunggu berbulan-bulan dah tunggu, tak sampai. Rupanya memang tak cetak, dah habis. Dan sekarang bab pertama, adab seorang pelajar terhadap dirinya. Kita dah lalu yang pertama, ilmu itu ibadah, dan selesai lah. Ilmu itu ibadah maksudnya, kalaulah ilmu itu, menuntut ilmu itu diiringi dengan niat yang ikhlas, kata para ulama salaf, itu adalah setinggi-tinggi ibadah sunat selepas ibadah wajib. Kita bincang banyak kali kan, Khatib Baghdadi kata, kalaulah solat sunat itu lebih afdal daripada menuntut ilmu, nescaya aku akan tutup kitab aku sekarang dan aku akan pergi solat sunat. Apa kata dia? Kalaulah solat sunat itu lebih afdal daripada menuntut ilmu, nescaya aku tutup kitab aku sekarang. Khatib Al-Baghdadi dia banyak kitab, beratus-ratus jilid kitab dia, berpuluh-puluh jilid. Dan saya aku akan tutup. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa aku mengetahui satu ilmu pada waktu malam. Kalau aku dapat jumpa satu ilmu. Maksudnya jumpa satu ilmu, maksudnya bukan tahu satu perkara. Jumpa satu ilmu maksudnya susah nak dapat benda tu? Susah. Dia kena kaji, dapat dengan ilmu yang pasti, maka itu lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam. Itu maksudnya untuk ilmu tu penting. Kita boleh membuka Facebook sepanjang malam, betul tak? Mengupdate Facebook sepanjang malam, buat 3 jam update Facebook. Ada yang pula tu rajin copy paste. Betul lah, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya puji tuan-tuan sekalian yang mengcopy paste daripada website ni, agama dia paste. Niat dia dakwah, dia copy, dia paste. Dia copy itu dia paste. Alhamdulillah, nak dakwah. Tapi itu bukan cara cari ilmu. Itu kan cari ilmu. Tu tanya balik, apa yang paste, copy dan paste sebulan lepas yang disebut oleh ulama sekian dan sekian, tak ingat dah, confirm tak ingatnya. Betul tak? Confirm tak ingat. Maksudnya kita bukan menuntut ilmu, kita meng-copy paste. Nampak cantik Ustaz ni, Salafi ni, ambil paste. Nak pula time-time macam ni, bila time kata dan raya kita pun paste. Kadang-kadang kita tak baca pun semua. Boleh bet lah pada sebahagiannya. Bukan baca pun semua sebahagian tu, dia paste. Tapi bukan ilmu. Jadi kita pertama sekali ilmu mesti kita bincang ada adab baca kitab lah. Ada adab membaca kitab. Yang kedua kita bincang juga cari ilmu hendaklah di atas manhaj yang betul, manhaj salaf. Ramai orang menuntut ilmu, berpuluh-puluh kuliah ada, berpuluh-puluh ribu yang datang, tapi bukan di atas manhaj yang sahih. Biarlah kelas yang sikit, tapi di atas manhaj yang sahih. Atha bin Rabah kenal tak? Mana Atha ni kalau kita buka kitab Ibn Jarir Tabari ke, buka kitab hadis ke, nama Atha bin Rabah ni tak pernah lekang lah. Dia kita sebut hamba hitam, Atha bin Rabah. Dia mengajar anak murid dia kurang, tak sampai 10 orang. Tabi'in. Jadi jangan kita terpedaya dengan ramainya bilangan. Dan kita terpedaya dengan bilangan ramai. Ketiga, kita kata sentiasa takut kepada Allah. Dibincanglah bahawa para talibul ilm, syarat belajar ialah tujuannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ialah ulama. Jadi bila hilangnya takut, maka dia ulama tak? Tak. Sebab dia kata dalam Quran tu innama tu uslubul hasr. Innama tu maksudnya hanya. Yang hanya takut Allah ialah ulama. Maksudnya bila tak takut Allah dia alim tak? Tak. Sebab itulah kata ulama, bila orang yang alim, maksudnya orang berilmu, dia buat maksiat, maka dia seorang yang jahil walaupun dia banyak ilmu.
Sebab itulah kata para ulama juga, bukanlah ilmu itu kathratur riwayah, bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat. Sebab ulama dulu dia semua hafal. Tapi ilmu itu apa yang menambahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang lagi masalah. Lepas tu dia bincang pula selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu muraqabatillah. Dia rasa diawasi oleh Allah. Ini kata ihsan. Dan hari ini kita masuk yang seterusnya, iaitu tawadhu', rendah hati, tidak sombong dan tidak congkak. Dia kata ini bahasa Indonesia ni, tidak bongkak lah tu. Dia kata khafdul janah wa nabdhul khuyala wal kibriya. Ya, yang poin yang kelima, adab kepada diri sendiri, iaitu apa? Tawadhu', rendah hati. Bukan rendah hati ni maksudnya inferiority complex, bukan. Bukan inferiority, bukan dia rasa rendah hati, bukan. Bahasa Arab dipanggil khafdul janah. Janah tu apa? Zaki. Wakhfid lahuma janah adh-dhulli minar rahmah. Tu jannah. Ni janah. Janah maksudnya apa? Sayap. Zaki kata sayap, betul. Janah maksudnya sayap. Khafdu, masuk khafdu, kha fa dha. Tak ada. Khafdu al janah maksudnya merendahkan sayap. Maksud merendahkan sayap, manusia dia sayap ke? Tidak. Ini dia mengkiaskan. Oleh sini orang apa? Orang action, betul tak? Sombong. Khafdul janah maksudnya bila rendah, maksudnya orang yang merendahkan sayapnya. Dhulli minar rahmah, kerana sayang, kerana adab. Jadi itu maksudnya rendah hati kat dalam kitab ni. Tidak sombong. Nabdhul khuyala, khuyala maksudnya sombong. Wal kibriya, dan tidak bongkak. Jadi adab seterusnya. Ni bab ni bagus ni. Sebab zaman sekarang ni ada yang mengaji satu bab baru dapat satu sanad. Sanad satu kitab lah kononnya mengaji hadis satu kitab, punya actionnya. Saya tak menerima budak-budak universiti sekarang. Mana ada belajar bersanad-sanad ni? Kami ni ada sanad. Dapat sanad tu pun bukan apa, mengaji dua hari, lepas tu baca dengan laju, bukan faham kadang-kadang. Kadang-kadang sebahagian tu pula baca sebahagian 2-3 hadis dalam kitab tersebut, dapat sanad. Betul dapat sanad, alhamdulillah. Bagus. Ni budaya Islam, budaya ulama dahulu. Tapi jangan salah guna. Dia belagak dengan sanadnya. Cuba tanya dalam kitab Sahih Bukhari tu hadis sekian dan sekian, tak tahu, tak pernah baca pun. Tapi belagak dengan main. Ini kita kata. Ataupun tahulah sikit bab fiqah, ataupun dia pernah mengaji satu bab tu secara mendalam. Contohnya mungkin dalam ramai-ramai ni, satu tu dia memang kaji hadis mendalam betul. Dia kenal setiap perawi tu. Tapi di bidang tu dia dikaji betul-betul. Yang lain tak tahu. Bahkan bab taharah pun tak lepas. Bab akidah asas tauhid pun tak lepas. Tu dia kata ustaz. Dia kata kat bawah tu, macam mana pendapat ustaz tentang perawi ni? Ustaz kata saya pun kurang faham. Inilah macam mana ni? Macam mana ustaz ni? Kata macam ni tak layak untuk ada. Sedangkan perawi ini telah sedangkan dia mengaji itu je. Bab itu je. Tapi dia mengaji mendalam, jadi dia petikaikan. Nampak tak? Ini kata adab tu kurang, tawaduk tu kurang. Nanti kita akan bincang hakikat tawaduk, maksudnya tawaduk tu apa. Okey, kita teruskan apa yang disebut oleh Syekh Uthaymin, Syekh Bakar Abu Zaid. Dia kata, hiasilah dirimu, tahalli bi'adabin nafs, dengan etika-etika jiwa, nafs, adab-adab nafs, adab-adab jiwa. Jiwa ni dia kena adab juga. Kita biasa etiket kan. Apa beza adab dengan akhlak? Soalan biasa saya tanya balik sekali lagi. Apa beza adab dengan akhlak? Soalan basic dulu sebelum kita masuk bab-bab dalam. Faham ni? Apa beza adab dengan akhlak?
Senyap Ruben. Adab dengan orang, adab dengan diri sendiri. Macam mana ni? Betul. Adab ni, akhlak ialah apa yang di dalam dia. Dia kata hay'ah ar-rasikhah fi nafsi yas'ab yus'am iaitu atau yas'abu taghayyuruha. Kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali saya kuatkan ni takrifan ni betul. Dia kata akhlak itu hay'ah ar-rasikhah, state of cakap putih pula ni, kita punya personality yang rasikhah, yang dah keras, yang dah tetap, yus'ab, susah nak kita menukar. Itu akhlak. Macam apa contoh akhlak? Integrity. Betul. Apa contoh akhlak lagi? Canggih tu. Okay. Sabar tu akhlak. Sabar ni bukan benda yang boleh hari ni datang kelas, ustaz saya datang kelas sabar hari ni, balik tu jadi sabar. Dah. Yang mengajar ni bukan tak lepas. Maksudnya kadang-kadang ada personality yang dah dibina daripada kecil. Betul. Akhlak perlu ditrain. Sabar ditrain, dilatih. Apa lagi? Akhlak. Apa lagi akhlak? Banyak. Ada satu kitab tu Mawsu'ah Nadratun Na'im, ensiklopedia Nadratun Na'im, dalam bincangkan makarimal akhlak. Akhlak Rasulullah SAW ada beribu adab akhlak. Mencakap akhlak Rasulullah. Apa lagi? Dia boleh khusus pada alif, ba, tak. Ba, tak, alif dulu. Alif. Insaf. Yes. Insaf. Insaf ialah akhlak. Bersikap insaf maksudnya bersikap insaf. Munsif maksudnya adil dalam dia menghukum satu perkara. Insaf, munsif. Amanah, alif, yes, amanah. Ba. Apa dia? Ba. Huruf ba. Boleh. Itu macam buat Jawi, bawah lah dia. Ba. Ya akhi, na'am. Brother. Akhlak of Rasul start with ba. Birrul walidain. Buat baik dengan mak ayah, itu satu benda ditrain. Birrul walidain. Akhlak lagi? Basirah maksudnya? Okey, tak. Start dengan tak. Mampu Rohana. Taubah lagi? Tawaduk. Bincang sekarang tawaduk. Bagi buat ini semua akhlak. Dia sebut adab macam mana pula? Adab ialah cara bermuamalah, cara kita bersikap. Macam adab makan. Apa adab makan? Adakah adab makan kata akhlak tawaduk? Itu bukan adab makan. Adab makan baca bismillah dengan tangan kanan. Itu etiket. Bila terjemah bahasa Inggeris ialah etiket. Akhlak terjemah bahasa Inggeris apa dia? Personality ke? Karakter. Manners. Wallahu a'lam. Tanya orang putih dan Syekh Yunus ni. Jadi kata hiasilah dengan adab-adab nafs, iaitu apa? Berupa menjaga kehormatan diri. Bahasa Arab panggil al-afaf. Afan ni lebih kurang lah tu. Macam mana dia Jawi nama? Tak apalah. Ain, fa, alif, fa, afaf. Maksud afaf apa? Nanti kita tengok nanti. Lepas tu al-hilmu, santun, bersopan santun. Al-hilm. Orang nama halim tu bersopan santun lah. Al-hilmu. Sabar bahasa Arab apa? Sabar dalam bahasa Arab. Lepas tu sabar. Bahasa Arab sabar apa dia? As-sabru. Hanya sabar pula. Sabar tu Melayu. As-sabru. Rendah hati tadi apa? Tawaduk.
dalam menerima kebenaran, lil haqqi, tawadhu' lil haqqi. Sambung lagi, sukun, as-sukun, tenang. Al-waqar, tenang juga, lebih kurang juga. Teguh serta tawaduk, dia panggil tu khafdul janah tadi lah. Juga mampu menanggung beban berat selama belajar demi memperoleh kemuliaan ilmu. Panggil dhullut ta'allum li'izzatil ilm. Dhul, merendahkan jiwa, li'ta'allum, untuk mencari ilmu. Nak cari ilmu ni kena rendah jiwa tak? Kena. Kita kena rendahkan martabat kita kata, walaupun kadang-kadang kita rasa kita tak lebih tahu daripada hamba Allah, tapi ada benda yang dia lebih tahu. Contohnya para ulama, kadang-kadang ada sebahagiannya ni, saya pernah tengok sikap Madinah. Kami pernah sekali kami pergi daurah khusus dengan sebahagian orang Malaysia. Ni katanya kata orang sombong bila duduk majlis dia kata, apalah Syekh Saudi ni balik-balik cerita rububiyah uluhiyah, rububiyah uluhiyah, rububiyah uluhiyah. Nampak tak? Adab, su'ul adab. Dia ingat dia tahu semua pasal rububiyah uluhiyah. Syekh Abdul Wahab boleh karang kitab 64 tajuk dalam bab tauhid uluhiyah. Kau boleh karang 64 tajuk? Dia jangan sombong. Tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim boleh karang 3 jilid kitab pasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau boleh karang 3 jilid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita ada ilmu tak? Tak ada ilmu sebenarnya. Kita kena orang sombong. Datang kata, oh datang Hasan Taklim kata, ustaz ni boleh lah read and tell, dia kata. Ustaz ni kerja dia senang je, read and tell. Buka kitab, baca, itu bila satu ayat itu sembang, baca, Amis ni ajar kitab kat depan ni, read and tell, tengok. Apa masalah? Dia kata ustaz ni read and tell. Yelah, ada setengah ustaz memang tak nafi lah read and tell pun. Dia catat cerita pusing, pergi Perak, pergi Johor, makan ketupat apa semua. Itulah cerita. Kita bukanlah, kita menjelaskan setiap perkataan. Kita akan jelaskan setiap perkataan tadi. Apa maksud ifat? Apa maksud apa tadi? Saya sebut tadi apa? Waqar. Maksud ada terjemahan yang perlu dikaji. Dan kita perlu ambil ayat Quran, perlu ambil hadis, dan perlu ambil kalam ulama salaf untuk memahami setiap perkataan tersebut. Bukan mudah. Nak buka kitab, mari kita baca. Ini kata, ini adab dia. Hiasilah dirimu dengan etika-etika hati, berupa menjaga kehormatan diri, afaf. Jadi ahli ilmu pertama menjaga kehormatan diri, dan tidak akan huraikan. Tak boleh ketawa terbahak kuat sangat. Sekejap lagi Syekh akan huraikan. Sopan santun, sabar. Nampak tu ahli ilmu, talibul ilm, memang dia kena relax. Kadang-kadang dia nak cool, tapi dia tak boleh terlampau cool sangat macam orang luar sana. Faham tak? Betul tak fahami kan? Tak boleh, rambut pun tak boleh nak style sangat. Bukan rambut talibul ilm, bergaya tu. Talibul ilm tak boleh pakai seluar jeans, tu pakai, tak nak sebut, kena sebut lah. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt, lepas tu nampak lepak-lepak dekat TGV, tak boleh. TGV tu tajuk Golden Village. Wayang tak boleh nampak depan kedai snooker tengah kau. Ini sukan harus dalam Islam. Memanglah dia kata tu. Siapa kata? Apa dalil kata main snooker haram? Cik, pandai dia. Tapi dalam snooker tu ada orang isap rokok, asap, lepas tu ada bersetelat, lepas tu ada orang pakai tak senonoh. Jadi tak boleh berada kat tempat macam tu. Ini kata santun. Lepas tu dia kata afaf, rendah diri. Afaf tadi menjaga kehormatan diri. Kita kata afaf iaitu tidak meminta-minta. Bawah tu perkataan Syekh, kata Syekh Al-Utsaimin, disarahkan. Hiasilah diri kamu dengan etika jiwa. Tadi apa kata Syekh? Apa kata Syekh Al-Utsaimin? Iaitu kerana posisi seorang pelajar memang harus bisa, boleh, patut menjaga diri. Tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini nombor satu. Tidak meminta-minta kepada orang lain. Ini dipanggil iffah. Bahasa Arab panggil apa? Iffah atau afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa
wal ghina, doa Nabi. Allahumma inni as'aluka al-huda, petunjuk, wat tuqa, tuqa apa? Takwa, wal afaf. Ini nak afaf ni. Pernah dengar nama afaf tak? Ada setengah nama afaf. Afaf ni apa? Afif. Yes. Afif iaitu orang yang tak meminta-minta. Wal ghina, dan kekayaan. Dan kaya itu laisa kathratul arad, dan kaya itu kata Nabi kata apa? Bukannya banyak al-arad harta, walakin ghinan nafs. Kaya itu kaya jiwa. Sebab itulah dalam hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sebagian para sahabat datang jumpa Nabi, minta. Kana nas yas'alunahu fa'atahum. Datang lagi pula, yas'alunahu fa'atahum hatta nafida ma indah, sehingga habis kat apa yang kat dekat tangan Nabi. Maksudnya orang datang, Nabi minta, Nabi suruh Nabi bagi. Nabi tak kata aku miskin, simpan sikit, tak ada. Nabi kata, sehingga Nabi kata tidak ada benda yang baik pada diriku yang aku akan simpan, ad-dakhiruhu lakum ankum, aku tak akan simpan daripada kamu semua. Dalam hadis lain dia kata, aku tidak berharapkan aku ada harta sebesar gunung ni, melainkan aku nak kata aku nak bagi macam ni dan aku bagi macam ni. Maksudnya Nabi dia nak harta banyak untuk bagi, untuk infak. Itu para sahabat macam tu. Kemudian Nabi sambung lagi. Kan tadi orang tadi datang minta, Nabi bagi. Datang Nabi minta. Terus Nabi sambung apa? Tetapi kan Nabi kata, apa yang baik semua aku akan bagi kamu. Tapi Nabi sambung, walakin man yasta'fif yu'iffahu Allah. Ayat ni. Man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang menahan diri dari peminta-minta, Allah Ta'ala akan menjaga iffah diri dia. Ini dari kemuliaan jiwa ni, kehormatan diri. Minta-minta duit lah. Minta duit, minta-minta. Minta tolong tolak kereta, kita WhatsApp tu lain cerita. Contohnya, sekarang ni ada budaya orang nak pergi belajar dia akan umumkan, siapa nak sponsor saya. Itu tak iffah lah tu. Pinjam duit tak apa. Saya nak belajar, saya tak cukup 30,000, boleh tak saya pinjam 30,000? Saya nak mengaji kat Yaman ni. Saya dah buat bajet saya 4 tahun duduk Yaman, 30,000 cukup, boleh tak? Saya balik dari Yaman 4 tahun, lepas saya balik, bagi saya masa setahun untuk kerja, lepas setahun saya akan bayar. Itu bukan, itu ifah. Itu ifah lagi. Tapi kalau dia pergi ke masjid-masjid, tolong saya, siapa nak sponsor ini, patutnya talibul ilm elakkan macam ni. Sebab apa? Yang pertama, dia akan merendahkan dia punya. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Kalau bagi zakat, bagi kepada siapa? Afdalnya, wala yas'aluna an-nasa ilhafa. Afdalnya nak bagi infak ni pada orang yang tak minta-minta ke orang. Orang yang bertakwa dan tak minta ke orang, itu pada afdal. Tapi orang macam ni susah nak cari. Waktu para sahabat radhiyallahu anhum, sebahagian ni Abu Hurairah, kita tahu ma'ruf cerita dia. Dia tak nak meminta, tak nak minta-minta. Lepas tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Apa kata ni? Kata hadis Nabi, hadis sahih. Izhad fi dunya, kamu zuhudlah kat dunia, yuhibbukallah, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wazhad bima fi aidin nas, maksudnya apa? Berzuhudlah dengan apa yang daripada apa yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, manusia kesayangan. Maksudnya kalau kita elakkan daripada kita mengharapkan apa di tangan orang, kita akan, Allah Ta'ala akan bagi orang suka kat kita. Sebagai contoh paling senang lah, guru yang datang mengajar. Kalau dia harap-harapkan setiap kali mengajar nak bagi upah, setiap kali mengajar dapat upah, ataupun dia mengharapkan apa, aku datang sekali 300 no? 300 tu standard lagi. Kalau 7,000, saya boleh, kalau sekali saya ceramah RM2,000. Apa orang pandang? Dia tak ada ifah, manusia tak suka dia. Yuhibbukan nas, tak ada, manusia tidak akan mencintai dia. Sebab itulah benda ni kita kena ada. Sebab tu kita tengok sebagian ni pendakwah kita hebat tu. Dari Ahmad Mu'id tu, datang sini 1 sen tak minta. Bahkan dia bagi lagi duit kat orang. Dia bagi kamera lagi. Sahabat kita yang EPA tu,
Dia ambil gambar, dia ikut. Epa pun tak diklik ni, ganjaran bagi orang yang ikhlas. Dia kata kau ambil gambar-gambar ni, siapa yang bagi? Tak ada free lah. Dia ambil duit lagi, dia bagi kamera lagi. Tapi kalau orang dah charge awal, nak bagi tak? Menyampah pun nak bagi tu. Dah lah gambar tak clear. Betul tak? Padahal gambar dah clear dah. Jadi kita kata izhad fi dunia yuhibbukan nas. Nombor satu, tidak minta-minta orang lain. Lepas tu para ulama salaf dielakkan minta daripada orang. Lepas tu kata salah satu Muhammad bin Wasi', satu ulama salaf, nama dia Muhammad bin Wasi'. Nama dia simple, Muhammad bin Wasi'. Bila tanya kat engkau, bila dia tanya pada dia, macam mana engkau ni nampak macam happy, dia kata, nak tak aku ajar kau nak jadi kaya? Sebab kalau buat seminar ni mesti ramai datang. Seminar jadi kaya. Dia kata izhad bima fi aidin nas. Zuhudlah kamu daripada apa yang di tangan manusia. InsyaAllah kamu akan jadi kaya. Maksudnya apa? Maksudnya qanaah. Maksudnya dia nak kita ni rasa kaya dengan kekayaan jiwa, bukan kaya dengan. Ramai orang yang gaji 3,000 tapi tak kaya. Tapi ada orang ada gaji 10,000 tapi tak kaya. Tapi orang gaji 3,000 dia kaya. Ustaz ni tak betul ni. Ini mantik ni. Ya, ada orang gaji 3,000 tapi dia kaya. Dia kaya dengan jiwa, dia kaya dengan akhlak, dia kaya dengan adab, dia kaya dengan keluarga yang bahagia. Ni kaya yang dia tu qanaah. Jadi kalau 10,000 dia bukan kaya, dia nak kaya untuk apa? Tunjuk kat orang. Nak jaga standard. Maksudnya yang membunuh kita ni ialah bukannya pasal perut makanan nanti kita makan sikit, tapi nak menjaga kita punya standard and poor's, standard living kita, tahap kita. Lepas tu guru saya dia kata dulu, kalau kamu nak belajar hadis, bersedialah untuk menjadi miskin, dia kata. Bersedialah untuk menjadi miskin. Sebab aku nak mengajar hadis, mana ada duit nak mengaji, nak beli kitab lagi. Dapat gaji je beli kitab, dapat gaji je beli kitab, dapat gaji je beli kitab. Itu macam Ustaz Ridwan. Kalau dia tak ada kat sini, kita boleh puji dia. Dia masa dekat Madinah, dia ada orang yang dapat banyak hasil daripada dia jadi mutawiyah apa semua. Tapi dia bukan ada duit tu untuk dia pakai kereta besar ke, dia beli kondo ke, bukan. Dia balik dengan ribuan kitab yang tak, beratus-ratus kitab rumah dia. Saya masuk rumah dia mula-mula, Ustaz tengah baru nak pindah rumah ni. Taklah, rumah saya memang macam ni. Buka-buka pintu je kitab. Masuk-masuk pintu ada satu kursi dia, kursi buruk dia tu, kursi sandar dia, dengan buku sampai dapur. Ustaz duduk kat mana? Satu bilik tu dengan isteri dia. Itulah tempat tidur dia, itulah tempat dia berehat, tempat apa sama. Rumah dia di sini, dia pintu, buka pintu, kitab sampai hujung, sampai dapur. Lepas tu saya kata, subhanallah, kita pun tak mampu. Kita buka-buka pintu, TV dulu, betul tak? Buka pintu kan, TV 52 inci dulu, cantik, aircon, lepas tu ada kursi, betul tak? Betul? Itu rumah standard kita. Masuk dalam sikit ada dapur, meja bulat, betul tak? Kitab ke mana? Kitab dalam cermin, cantik, susun, berkilat, Fathul Bari, dengan tulisan emas ya. Itu kita kitab ribuan. Ini kita kata Masya Allah, tak minta-minta. Yang kedua, dapat menjaga diri untuk tidak memandang benda yang haram. Ini satu lagi, talibul ilm. Dalam bab menjaga diri tadi, satu, tak minta-minta. Nombor dua, jaga mata. Ini ma'ruf. Wa qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Apa maksud dia? Katakanlah dalam surah An-Nur ayat 30, katakanlah kepada orang yang beriman, ay yaghuddu min absarihim, rendahkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, jaga kemaluan, innahu azka lahum, ini lebih suci bagi kamu. Sebab apa? Kata Ibn Qayyim, sebab mata dan telinga adalah dua lorong masuk ke dalam hati. Dia macam lorong. Kalau lorong tu kamu jadikan lorong buang sampah, maka hati kamu jadi mazbalah. Kata bahasa Arab apa? Mazbalah. Orang Arab kata mazbalah tu apa? Tong sampah, tempat orang buang kotor, natan. Wal haid,
walaupun semua darah haid apa semua buang dalam tu, ke orang Arab dulu, macam tempat buang sampah lah. Jadi kata Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitab dia, hati, mata dan telinga ni macam dua lorong masuk ke dalam hati. Jadi kalau masuk tu sampah, masuk dalam hati ni sampah, kalau telinga ni masuk ni sampah, dan hati tu jadi sampah. Bila hati jadi sampah, tu yang belajar ilmu tak lekat. Hadis pendek pun tak lekat-lekat, dah mengaji bertahun dah. Innamal a'malu binniyat, sampai situ je ingat. Dah bertahun-tahun mengaji dah. Nak sambung sikit lagi hujung tu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tak dekat-dekat. Sebab mazbalah. Salah satu sebabnya lah. Yang lain tu ulul himmah apa semua, semangat tak kuat apa semua, zakat kurang apa semua, tu lain cerita lah. Misalnya satu sebabnya hati tak dekat. Itu para ulama salaf, Sufyan bin Uyainah, dia kata bila lalunya perempuan wanita, dia akan tutup mata dia sampai tutup macam ni rapat, sampai perempuan kata, buta Sufyan ni, kesian dia. Kesian dia jadi buta. Kesian dia, buta dia ni. Sebab dia boleh tutup macam mana, tutup macam tu. Subhanallah. Kita tak sampai tahap macam tu lah. Tapi at least kita kurang lah. Maksudnya taklah kita mandang macam orang-orang yang bukan talibul ilm pandang. Betul tak? Macam mana? Macam mana lagi? Pandang ikut kan, comel awet tu lah, salah siapa tu, wah muda dah dia sembang. Dia buat cerita bahan sembang, lepas tu kalau yang tak betul lagi tu, dia sembang pula perempuan ni sekian dan sekian. Dan sama juga untuk wanita juga, tak boleh pandang lelaki macam tu. Wa kullil mu'minati an yaghdunna min absarihinna. Sebenarnya perkara yang sama. Jangan kata ghaddul basar ni untuk lelaki saja, untuk wanita juga. Tengok dia perut dia tough, six pack apa semua, Cristiano Ronaldo kan, buka baju dia score gol pun, masya-Allah badan dia tough. Tak boleh. Muka dia handsome apa semua ni, tak begitu. Sama-sama juga tak dibenarkan dalam. Sebab itulah dalam Islam dia ada bab menjauhkan diri daripada kan, perempuan jauh belakang. Kalau dalam solat, waktu kita paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi suruh perempuan belakang, lelaki depan. Takkan waktu lain suruh dekat-dekat. Waktu solat, waktu paling bertakwa, betul tak? Mana waktu solat orang merabu orang mana? Dia waktu solat tu paling bertakwa, paling ingat Allah Taala. Pun disuruh untuk menjarakkan diri antara lelaki perempuan. Apatah lagi ini bab ikhtilat lah. Tapi malang lah antaranya yang mengaku ustaz sunnah agak buat kenduri semacam campur lagi perempuan tu, susah tu. Dia telah mencemarkan matanya dan telinganya. Malu ustaz sunnah ada muzik pula, buat kenduri ada muzik apa semua. Lepas tu dihiaskan pula dia punya isterinya, menantunya dengan perhiasan yang sungguh, dengan apa, kemudian berjalan kat depan orang lelaki, depan lelaki semua. Haram, benda tu haram, makruf. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tak jangan kamu zahirkan perhiasan kamu. Apa berzahir tu? Kata ulama tafsir, buka kitab Jawahir Tabari, yang berzahirkan tu pakaian yang kita berzahirkan. Nampak tu cantik baju hijau, tu cantik baju merah, cantik baju hitam. Anda punya lain tidak boleh dizahirkan. Wallahu alam. Kalau ustaz ni ekstrim apa itu, Wallahu alam. Terpulang tak nak ekstrim, ambil lain. Harus menjadi penyantun dalam arti mana yang kedua tadi, tidak mana-mana haramlah, makruf. Lepas tu para salaf, kalau kita buka kitab salaf, banyak dalam bab tak melihat ni. Kata Ibn Mas'ud, hifzul basar asyaddu min hifzul lisan. Kata Ibn Mas'ud dengan ni, hifzul basar, menjaga mata, asyaddu, lebih patut dijaga, lebih asyad, lebih susah, min hifzul lisan, daripada jaga lidah. Kadang-kadang orang ni subhanallah, 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 mata dia, betul tak? Ada sekarang boleh tangan tu pegang ni tasbih kan, sekarang Arab tasbih pegang, dia minum shisha dekat tepi. Tengok awet. Mana boleh haram. Biasanya orang akan petikai kan, ini persoalan orang zaman moden. Dulu tak timbul persoalan ni. Ustaz, kalau lelaki tak boleh tengok perempuan, macam mana lah nak terpikat, nak tu yang dah umur 35, tak boleh 38 kan, tak kahwin lagi, itu ada malu sangat dengan perempuan. Tak boleh, lelaki ni tak boleh malu. Itu macam soalan dia ini semua syubhat.
Syubhat. Dalam Islam boleh tengok. Bila masa boleh tengok? Bila dah betul-betul berkenan, bila dah nak betul nak dengan orang tu, baru dia benarkan. Betul dalam bab dalam kitab hadis, dalam kitab fiqh, bab kitab nikah, bila bab berminat nak tengok, bila nak tengok dalam bab ada bab boleh tengok. Nabi kata, Rasulullah kata, tengoklah pada wanita yang kamu nak nikahi apa-apa yang menyebabkan kamu tertarik kepadanya, itu babnya. Atau Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad, Mu'az, apa semua bin Jabal pergi tengok perempuan tu. Dia kata, kau ni sahabat tengok perempuan mengintai. Dia kata, aku disuruh, Nabi SAW suruh mengintai. Tapi bukanlah mengintai kat toilet tu, bukan jadi piping tom. Bukan tu. Bukan piping tom tu. Dia suruh dia tengok masa dia dekat dengan kawan-kawan, macam mana. Itu maksud dia. Dia datang kuliah memanglah bertawang-tawang muka semua warak je. Sama macam yang depan-depan lelaki ni sama juga. Kalau tengok ni bagus ni kan, Kalman ni, Masya Allah dengan kawan. Tapi kat luar kita tak tahu lagi. La uzaki ala Allah ahad. Saya tak memuji Allah Ta'ala di depan Allah Ta'ala siapa pun. Saya tak tahu hakikat Kalman macam mana. Di sinilah kalau siapa minat dengan Kalman ni, di situ perlunya dia kena spy tu. Ini berlaku musibah perdagangan. Ada sahabat-sahabat sunnah kita punya cepat nak kahwin, main kahwin, nasi tengok muka cun dia kahwin. Lepas tu 3-4 bulan dah habis. Ini bukannya rekaan, bukan cerita ceramah, ini hakikat sebenar. Dia tengok cantik, lepas tu dia kahwin. Lepas tu kata, memanglah Nabi suruh tengok. Yes, Nabi kan suruh tengok tangan muka dia tadi. Nabi tengok akhlak dia. Lepas tu dalam bab bersyahadah, bab ambil saksi, katakanlah saya tahu perangai buruk Fahmi ni. Orang tanya saya, Ustaz, saya nak jadikan Fahmi ni saya punya menantu. Ini cerita contoh Fahmi yang marah. Saya kena ceritakan yang baik dan yang buruk tentang dia. Kat sini bab 4 boleh. Cerita lah. Dia suka makan apa, roti 4 segi, pergi mamak roti 4 segi, kedai mamak roti 4 segi. Itu contohnya lah. Itulah contoh. Dia rupanya masih Maggi. Nak Maggi goreng, itu Maggi tu. Maggi goreng double. Tahulah. Dia suka. Maksudnya kalau tanya dia suka makan apa? Suka Maggi goreng double kedai mamak Jasimah tu lah. Saya kena beritahu semua. Sebab tu bila dia tanya Nabi SAW tentang Muawiyah, semua cerita Nabi, yang ni kedekut, yang ni kuat pukul isteri, yang ni. Itu dalam bab tu boleh kita melihat. Jangan silap tu, jangan salah guna. Ada yang tabu syubhat lagi. Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar selalu jarah Ummu Aiman. Dia kata apa, kenapa setengah ulama ni keras sangat dalam bab bercampur lelaki perempuan. Ini Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar lepas kematian Nabi, lepas kewafatan Nabi SAW, selalu ziarah Ummu Aiman sampai Ummu Aiman menangis. Sampai Abu Bakar kata, mengapa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Adakah kamu menangis kerana kematian Rasulullah SAW? Kata, aku tak menangis sebab Nabi SAW wafat, sebab aku tahu dapat benda yang lebih baik. Tapi aku menangis sebab terputusnya wahyu, kata Ummu Aiman. Tengok ni, laki perempuan datang masuk ziarah. Kena faham, masa Abu Bakar dengan Umar pergi datang ziarah Ummu Aiman tu dah 70 lebih, 80 lebih dah tua. Adakah yang kamu faham macam ikhtilat kita sekarang ni? Jangan. Ini baru dari video baru ni, Imran tunjuk kat saya berzikir, pakai gitar, pakai gendang, lelaki perempuan terjoget-joget dalam. Kita tengok dari luar video pun dah comel awet ni, comel awet tu. Ni dalam tu pula mana-mana pakai tasbih berzikir. Mudahlah nak menipu orang. Tanya Imran ni video tu. Nanti boleh tak upload dalam Facebook. Ini subhanallah, ini ikhtilat yang tak dibenarkan dalam Islam. Lepas tu kita tengok dalam bab apa lagi? Bila kenduri Maulid Rasul. Ni ataupun ni rancangan Islam. Pengacara dia seorang lelaki, seorang pengacara Islam. Benda ni awet tu pula pakai tudung macam ni semua, dengan make up semua, lepas tu bergora-gora ni. Cakap tu rancangan Islam. Subhanallah. Tak boleh ke kalau lelaki dia yang jadi pengacara? Tak menarik ke rancangan tu? Taklah yang saya boleh.
Mana masalah? Yang pandai bercakap apa semua. Juga cerita ini, bab ni kita kena jaga. Betul, talibul ilm, naklah talibul ilm sunnah ni satu benda yang paling jaga sekali. Ni adab. Saya pernah cerita pada sahabat-sahabat saya ni, Fahmi dan juga Zaki ni, bila kami pergi daurah tahun lepas, tak nampak talibul ilm masuk dekat mana? Dekat pasar depan Masjid Nabawi tu. Kan ada banyak kedai dalam tu kan? Ada orang jual aiskrim. Kan Masjid Nabawi, depan tu ada pasar raya. Depan Masjid Nabawi, pernah pergi umrah semua kan? Ataupun tak payah, Mekah. Depan tu ada bin Daud tu tak? Mana ada talibul ilm yang mengaji dengan syekh-syekh kibar tu, pergi masuk dalam tu, jalan-jalan ni, makan aiskrim, tak ada. Dia punyalah penyantun, dia nak jaga ulul himmah. Tak nampak orang berpakaian talibul ilm masuk dalam tu. Fahmi tak percaya dekat saya. Zaki, ustaz mana ada ustaz? Ada juga. Tengok-tengok pakcik tua pakai. Dia memang dia pakai macam nak tiru, nak meniru je. Bukan talibul ilm betul. So talibul ilm dia tak pergi tempat macam tu. Itu masalah. Fitnah yang besar. Kalau kita pergi, macam Zaki ni pergi, anak murid Ustaz Hussein ni macam ni pergi, memang fitnah yang besar. Ustaz, betul Ustaz, tengok cerita yang saya nak tengok cerita ni, Superman baru ni Ustaz. Aku tak tahan sangat tengok, pergi beli VCD lah, pergi tengok kat rumah online. Kalau tak tahan sangat lah, kalau boleh elak lah. Sambung, harus menjadi penyantun dalam arti dia tidak akan balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini tak balas dendam. Yes. Sabar menghadapi gangguan yang didengarnya. Sabar hadapi gangguan. Orang kutuk sikit-sikit. Orang sunnah ni ekstrim, orang sunnah ni macam ni, orang sunnah ni apa bodoh apa semua. Relax lah, tak nak semua nak komen balik dalam Facebook. Semua nak retaliate, tak payah, tak perlu semua benda nak jawab. Saya cakap dalam bahasa yang majoriti lah. Encik Jamaluddin lah. Encik Jamaluddin main Facebook lah. Ada sikit lah kan. Maksudnya sebagai yang majoriti lah. Sikit nak jawab, tu retaliate. Tu su'ul adab yang buruk, sampai gelarkan ustaz ni anjing lah apa semua. Ada kata ustaz sunnah ni anjing dalam Facebook. Sebab apa? Sebab kononnya pergi sokong, tak dia terfaham ke tak kalam tu, Allahu a'lam. Pergi sokong apa yang kat Mesir tu. Kata kenapa orang tu keluar, lepas tu kena bunuh. Dia kata ni siapa yang keluar statement macam ni anjing dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su'ul adab, buruknya adab. Ada tu pula bila kita buat fatwa Syekh Saleh Fauzan dalam masalah Mesir ni. Kita kata Syekh Saleh Fauzan kata ini fitnah. Bila fitnah, elok mengelakkannya. Ada tu keluar statement, dia kata ada banyak lagi ulama yang sayangkan umat Islam berfatwa dengan fatwa yang tak macam tu. Kamu kata Syekh Saleh Fauzan tak sayang umat Islam. Saya kata benda ni dah berlaku dulu. Imam Ahmad bin Hanbal dulu, bila orang ajak jom lawan kepada khalifah tu. Khalifah tu lebih kufur lagi, kata Quran tu makhluk, kufur tak? Boleh ikut pun kufur, tapi dia kufur bitakwil, ada takwil lagi. Ada takwil maksudnya ada apa? Possibility yang dia tersilap faham. Bila dia bawa Ahmad bin Hanbal, jumlah. Ahmad kata tak mau. Akhirnya dia kutuk balik Imam Ahmad. Ini benda yang biasa. Kalau Imam Ahmad boleh kena kutuk, Hasan Basri sama juga. Bila Al-Ash'ath semua nak ajak jom kita lawan dengan Hajjaj apa semua, mesti tak payah lawan lah. Memang ada sebagian salaf yang terkena dengan fitnah tersebut, tak nafi. Muhammad bin Mutarrif Asy-Syekhir, anak murid sahabat, pernah terkena Al-Ash'ath ni, datuk dia sahabat Nabi, dia ajak perang. Ayat Hasan Basri tak payah. Dah Hasan Basri pula kena kutuk balik. Ini ulama kerajaan, ulama apa semua. Nampak tak? Bukan kita lah, sebagai ulama mengeluarkan fatwa sedemikian, bukan kita kata dia sokong kezaliman tu.
Dia keluar fatwa tersebut, dia nak menjaga mafsadah yang lebih besar. Ada mungkin ada orang berijtihad lain. Ada orang berijtihad lain kata ini sebab mereka itu adalah orang jahat, mereka telah melanggar kerajaan, melanggar pemerintah yang telah dilantik secara kita itu ijtihad, tak ada masalah. Tapi ada juga ulama lain juga jangan salah bagi dia anjing. Mana adabnya? Ni ada suul adab ni. Ni tidak sabar dalam menghadapi gangguan yang didengarnya. Memang kita banyak benda yang kita dengar dalam telinga kita geram tak? Semua kita geram. Kita buka, semua kita geram. Kita nak lawan, nak mukul, nak kutuk, nak maki. Tak sabar. Teman-temannya mungkin dari gurunya sendiri. Ini satu lagi benda nak kena sabar ni. Mungkin daripada gurunya sendiri yang bagi gangguan tu. Ya, sebab tak semua guru dia ada sifat yang baik. Ada guru yang garang, terlebih garang, makruf tuan-tuan semua. Tak nak sebut nama lah kan. Ada yang garang. Kenapa tak hafal ni? Saya datang dari jauh, tak boleh hafal. Kenapa tak ulang kaji? Kenapa ponting kelas? Saya boleh tak ponting, saya duduk jauh. Kenapa boleh ponting kelas? Kita pun rasa sekali dua dah tak datang kelas dia dah. Kalau ustaz tu syadid sangatlah. Memang yuhram minal ilm, tak terhalang daripada ilmu. Kita ada guru, masa dulu saya ada guru dulu dah mengajar UST ni. Dia susun kursi tu ikut, dia nak kursi tu ni 5, laki 5, perempuan 5. Dia setiap nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu dalam daftar nama ni mesti duduk ikut kursi tu je. Kat UST ni tuan-tuan, universiti bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah, universiti. Jadi bila tengok kursi tu kosong, dia tengok ni kira nombor 13, nama sekian-sekian. Next class memang siap lah. Dalam kelas dia akan tanya, setiap kelas dia akan tanya apa yang nak belajar pada kuliah yang lepas. Memang semua takut dengan dia. Tapi siapa yang duduk dengan dia, bersabar dengan dia, paling banyak dapat ilmu daripada ustaz yang tak apalah ponting, tak apa, silakan. Tak dapat ilmu, yuhram. Lepas tu para salaf dulu syadid dalam bab mengaji. Abdul Rahman Al-Mahdi, dia kata dalam kelas dia wala yubri qalaman. Dalam kelas dia tak boleh nak asal pensel pun tak boleh dalam kelas dia. Sebab Muhammad Ibrahim Abdul Rahman Al-Mahdi. Abdul Rahman Al-Mahdi ni guru pada guru Al-Imam Al-Bukhari. Nama dia Abdul Rahman Al-Mahdi. Masuk kelas dia senyum pun tak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah ustaz tak chill ustaz. Tak remaja lah, serius sangatnya. Dalam kelas ada berlaku pernah sekali orang ketawa dalam kelas, kata siapa? Man yad'aq. Siapa yang ketawa tu? Semua takut tunjuk kat orang ni. Dia kata sebulan aku tak nak mengajar untuk kelas. Itu kita kata kena bersabar juga dengan guru macam ni. Tetapi bila nampak barakahnya macam ni, Abdul Rahman Al-Mahdi, Abdul Rahman Al-Mahdi yang garang tu, pernah sekali dia bawa kitab, dia tanggung kitab dia sendiri, dia pergi rumah anak murid dia, mengajar anak murid dekat rumah anak murid dia. Sebab apa? Sebab apa? Dalam syadid dia tu, dia pernah tanggung kitab, pergi rumah anak murid dia, mengajar dekat rumah anak murid dia. Kita patut pergi guru, kita pergi jumpa guru kan. Ini guru datang rumah. Sebab apa? Sayang dia kepada anak murid. Dia tahu anak murid ni ada potensi, rajin apa semua. Dalam Muhammad sendiri datang bawa kitab kan. Itu kita tahu ni akhlak salaf tu, dia ilmu tu dia berkesan, dia menyentuh jiwa, dia masuk hati. Dia boleh ingat kalam satu guru dia sepatah sebab dia ingat guru dia diterima masuk dalam jiwa dia. Kita tak, kita dry dalam kelas. Tak ada jiwa. Kita mengaji kita lepas tu habis. Sebab apa? Sebab kita mengaji, kita nak dengar ceramah je. Kita bukan nak mengaji, kita kan talibul ilmu. Kita mustami'. Ada hadis-hadis dhaif kan? Hadis tu kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu satu alim
Kalau tak boleh jadi orang alim, jadi muta'allim, orang yang nak mencari ilmu, muta'allim. Baca kisah salam macam mana guru dia duduk depan rumah guru dia, nak tunggu pagi-pagi nak mengaji. Muta'alliman, ni mengaji. Bila mengaji ni apa? Dia balik rumah, dia baca, dia ulang kaji. Lepas tu ulang kaji, dia hafal, dia kaji, dia tanya. Itu maksudnya orang yang mengaji. Kalau tak masuk orang mengaji ni, jadi orang yang ketiga, level ketiga. Apa dia? Mustami'. Mustami' ni dengar lah. Dengar. Baguslah, alhamdulillah bagus. Better lah daripada orang yang tak dengar langsung. Tapi dia kata mustami' je lah. Mustami' je lah, bukan muta'allim. Sebab tu saya bagi tahu banyak lagi kepada yang hadir di kuliah saya. Tuan-tuan boleh jadi mustami' atau muta'allim je. Kalau mustami' dengar lah, tapi tuan-tuan bukan muta'allim. Sebab tu dah belajar 20 tahun pun tak tahu apa yang dia belajar. Saya dah khatam lah, ustaz tak payahlah ajar Ustaz Riyadhus Shalihin, saya dah khatam dah dengan ustaz ni. Cerita sikit apa dengan Ustaz Riyadhus Shalihin. Tempat tu lah, saya kata saya nak ajar Riyadhus Shalihin lah. Oh ustaz tak payah ustaz, kita dah khatam dah ustaz ni. Ya salah ustaz, maaf sikit. Apa yang dah belajar kita ada semua? Adalah belajar pasal apa hadisnya? Ada hadisnya. Itu mustami'. Mustami' ni tak apa, bukan kita salah, tak, betul, bagus, alhamdulillah. Tapi yang nak mengaku sebagai talibul ilm, yang kata syekhuna ni, ustazuna, syekhuna, apa semua, ustaz kami, syekh kami, itu malu. Waktu kita banyak ustaz tak mengaku, dia tak kata telah berkata syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badal. Saya kena belajar sebab malu. Bila tanya apa yang kau ngaji, aku ngaji dah satu kitab. Ini adab. Sekali lagi adab. Dia sabar dengan siapa? Mengharapkan pahala daripada ujian tersebut. Maksudnya cikgu juga satu ujian, guru juga satu ujian. Siapa tak tahan dengan ujian ni tak dapat ilmu. Yuhram minal ilm. Ada orang bila ustaz syadid sikit dia tinggalkan kelas, ustaz syadid sikit tinggalkan kelas, ustaz syadid tinggalkan kelas, akhirnya nak cari ustaz yang best, memang tak dapat lah. Ustaz apa? Ustaz apa? Ustaz selebriti. Jadi ustaz best ni bro. Lepas tu saya dalam kelas harap saya ada kelas tanya, saya ada buat soalan, saya tanya dalam kelas. Ustaz yang tanya dalam kelas, ustaz stres dia buat jadi pandai bahasa Arab tu. Ada satu kelas saya nak ngutuk dekat ni. 13 tahun belajar Arab, cakap sepatah Arab satu ayat pun tak boleh. Buat satu ayat yang sentence, a full sentence in Arabic pun tak boleh. Belajar Arab 13 tahun, berbelas-belas tahun. Saya ambil gambar lagi, kami telah mengkhatamkan modul 1 hingga modul 6 bahasa Arab. Malu nak mengaku. Sebab tak sabar, tak boleh sabar dengan, tak ada tawaduk dengan guru, tak boleh sabar dengan guru, tak boleh tawaduk. Guru tu gagang sikit, siapa you siapa? Nak pula kalau guru-guru dewasa, minta maaf ya. Kalau cikgu tu hentam dia lebih sikit, dia kata, dia ingat dia siapa nak hentam kita ni. Habislah kalau macam tu, habis syuhramnya ilmu, keluarlah. Ada pula tu, alhamdulillah saya kerja saya taklim, saya dengar semua komen-komen. Kita kuliah sana banyak. Ustaz, cara ustaz tu perlu boring lah ustaz baca every sentence ni. Kalau kita baca kitab, memang kita baca every sentence, betul tak? Kita baca macam ni kan, baik dari semua orang. Saya stop 3 urai kan. Ustaz, lama sangat kata. Kita ni nak cepat. Tak sabar dengan guru lah. Tak bersabar dengan guru. Nanti kita akan belajar lagi. Bab ilmu dia mesti ada sabar dalam menuntut dan alawatan. Seterusnya, tunduk kepada kebenaran dan rendah hati terhadap sama manusia. Tunduk kepada kebenaran tetapi rendah hati sama manusia. Nampak tak? Tunduk kepada kebenaran dan rendah hati sama manusia. Maksudnya apa? Kita ni makin tahu kebenaran, kita makin rendah hati. Bukan makin tahu kebenaran makin action. Betul tak? Bila balik kuliah hadis dia, pakcik-pakcik ni tak tahu hadis berapa kan soft. Dia yang patutnya kita kata, kesian pakcik ni tak tahu hadis berapa kan soft. Macam tu. Itu
rendah hati terhadap manusia, kesian. Tapi dia walaupun tak dapatkan soft kita, dia masjid tak pernah miss. Aku ni konon-konon poyo sunnah ni, subuh selalu fail. Itu cara kita nak fikir balik. Betul lah, dia kata betul lah pakcik ni kurang bab saf tu. Tapi dia sebelum azan dah duduk kat depan tu dah. Aku ni asyik masbuk je. Contoh. Jadi tawaduk tak? Ini tawaduk. Jadi kita kesian tu kata Ibn Taymiyah rahimahullah, kata-kata yang sangat bagus. Ahlus sunnah a'lamu bil haqqi wa arhamu lil khalqi. Ni penting. Ahli sunnah ialah yang paling tahu tentang kebenaran tetapi paling penyayang terhadap makhluk. Ahli sunnah ialah orang yang paling tahu tentang kebenaran tetapi yang paling sayang kepada makhluk ataupun dan paling sayang kepada makhluk. Jadi bila dia tengok tu, tengok kesian. Orang awam tengok kesian, tapi ahli bid'ah dia tengok dengan marah lah. Bezalah orang kepala-kepala bid'ah tu yang tengok marah lah. Dia pula kesian ahli bid'ah. Dia tu dah didakwahkan apa semua, jadi kita kena bersikap keras terhadap dia. Macam bid'ah ahbash apa semua ni, yang mengutuk minta yang bawa fitnah apa semua, kita perlu bersikap keras terhadap dia. Fitnah-fitnah apa semua ni. Ada pun orang awam, masjid-masjid, pakcik-makcik kita, mak-mak kita apa semua kat kampung tu, kita arham. Bila kita arham, bila kita paling sayang, macam mana Abu Hurairah sayang dekat mak dia, nakkan hidayah mak dia kan. Macam mana kita adabul mufrad. Dalam hadis kita adabul mufrad, Abu Hurairah kata, aku setiap kali lepas kuliah Nabi, aku mesti rasa tension, sedih. Sebab mak dia tak Islam. Yalah, bila cerita pasal ceramah kan, pasal neraka, syurga, orang kafir kekal neraka, orang kafir tak dapat syafaat Nabi, orang kafir. Jadi dia rasa, lepas tu setiap kali lepas kuliah dia akan kata, ya Rasulullah tolong doakan untuk mak aku, ya Rasulullah tolong doakan untuk mak aku. Nampak tak? Kita baru sekali aku berlepas diri daripada mentang baru sekali baru baca bab aku berlepas diri, semua berlepas diri je sekarang. Bila bab sikit, pakcik tolong apa rasa apa orang ni rapat-rapat sangat ni, rimah aku. Saya berlepas diri daripada pakcik. Astagfirullah. Hebat benar, berlepas diri dah, awal dah berlepas diri. Tak apa pakcik. Dia perlukan proses nak dapat sunnah tu. Dia kita pun mula-mula dulu tak kita juga. Saya ada seorang sahabat, mula-mula dia lah yang paling menentang letak tangan atas dada ni. Ustaz kau je lah betul, ustaz orang semua salah, dia kata. Mula dia paling kuat, tapi kita sabar. Tak apa, ini tadi kita baca hadis, dia terima kebenaran. Ada yang kena maki lagi apa semua, tapi orang yang maki tu dia ikut kita. Sebab kita sabar. A'lam bil haqq wa arhamu lil khalq. Ingat ni. Kita dapat cantik ni. Kita tahu kebenaran dan rendah hati terhadap semua manusia. Tunduk kepada kebenaran, maksudnya adalah kapan sahaja, maksudnya bila sahaja dia memahami sebuah kebenaran, maka hendaknya langsung menerimanya dan tidak mencari-cari alasan untuk menggantinya. Ini satu lagi tawaduk, iaitu bila tahu kebenaran dia kena terima. Cara talibul ilm juga. Ini ma'ruf lah, ma'ruf kan? Ini tak perlu kita uraikan panjang. Begitu pula rendah hati dengan sesama makhluk. Kerana betapa banyak murid yang mampu menjelaskan banyak permasalahan kepada gurunya, yang sebenarnya penjelasan itu tidak pernah terlintas dalam fikiran. Maksudnya banyak orang bila dia belajar dengan syekh tu baru tahu, ada huraian macam ni. Waktu kadang-kadang kita dengar satu hadis innamal a'malu binniyat, cukup lah. Dengar syekh ni dapat 5 pengajaran, dengar syekh ni dapat 7 pengajaran, dengar syekh ni ada pengajaran lain yang tak sama dengan pengajaran yang syekh tu. Usul salasah cukuplah, usul salasah, usul as-salasah atau salah satu usul. Kita asas the three fundamentals tu kan. Apa tajuknya? Syekh Yunus Katrada. Cuba dengan Syekh Yunus Katrada syarah, ada benda yang pada syekh lain tak ada pada syekh lain. Lepas tu kita jangan sombong kata, aku sudah khatam dah kitab usul salasah ni.
Apa dengar-dengar ni boring lah kitab ni. Pertama, tanya dia balik, apa dah kitab usul salasah ni, yang action ni? Apa dah kitab usul salasah? Yang kedua, apa yang kamu faham daripada kitab usul salasah? Syekh ni ada benda yang tak ada pada syekh yang lain. Itu jangan kata, aku dah dengar ada syarah Syekh Uthaymin, yang lain tak perlu dah. Jangan. Hatta masa kami kita bertauhid, berapa ramai syekh yang huraikan kitab bertauhid, beratus-ratus syekh. Sampai pada setiap syekh tu ada benda yang tak ada pada syekh yang satu, ada lagi. Lepas tu jangan sombong. Jangan kata, jangan ada perasaan, dah biasa dah dengan ni. Jangan. Itu tu benda yang sikap yang kita betulkan. Sama lagi, maka jangan sampai sedikit pun engkau meremehkan orang lain. Nampak? Jangan meremehkan. Sikit lagi kita ambil pukul 10 lebih kan. Ini qada bulan lepas tak ada kan? Ramadan. Perkataan Syekh selanjutnya, berperilaku tenang dengan sikap yang berwibawa, wiqar. Hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhkan diri dari sikap yang boleh merendahkan martabatnya. Yang saya sebut tadi lah. Baik dalam cara berjalan ataupun dalam cara bergaul. Tidak banyak tertawa terbahak-bahak. Kau ni tak boleh lah. Kita gelak kan. Kelakar-kelakar juga, tapi itu salah ketawa sampai terbahak-bahak kan? Kerana akan mematikan hati dan menghilangkan kewibawaan. Betul tak? Malu. Sebab itulah guru saya dulu, dia ketawa dia, waktu lebih saya tahu buka mulut, dia akan tutup mulut. Punyalah dia malu nak. Kita semacamnya. Dan menghilangkan. Akan tetapi seharusnya dia selalu tawaduk dengan tetap menjaga akhlak yang pantas sebagai penuntut ilmu. Selalu tawaduk. Tawaduk ni maksudnya apa? Merendahkan diri lah tadi. Man tawadu'a lillah yarfa'uhu Allah. Sesiapa yang bertawaduk kepada Allah, Allah Ta'ala akan naikkan dia. Tawaduk ni sebagai para ulama salaf kata macam ni, kamu tidak melihat orang saudara kamu melainkan dia lebih baik daripada kamu. Itu maksud tawaduk. Dia rasa orang tu lebih baik. Saya tak rasa macam saya duduk atas ni kan, saya ceramah ni, saya lagi mantap dari tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua tak hafal hadis-hadis, saya hafal. Mungkin dari satu segi. Tapi mungkin kata dari segi walaupun saya hafal banyak tapi saya tak amal banyak mungkin. Lepas tu kata Al-Imam Al-Muzani. Tapi Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i kan, makruf. Dia kata senang je. Kalau kamu tengok orang yang lebih muda, kalau kamu tengok orang yang lebih tua, kamu anggap orang tu lebih banyak amalan daripada aku. Kalau tengok pakcik, walaupun pakcik kan kadang-kadang kita agak sombong, pakcik tak tahu sunnah apa semua ni, apa surah apa tak. Tapi kita tengok dia dah berapa tahun dah mengaji, dah berapa tahun dah dia sembahyang berjemaah. Katakan duduk kat surau tu dah 20 tahun. Dah 20 tahun dia sembahyang jemaah. Kita ni baru 3-4 tahun baru nak pergi sembahyang jemaah. Itu pun tak konsisten sangat. Tawaduk tak? Hanya tak tawaduk. Nampak anak muda pula, orang muda daripada kita. Kita tengok dia dosa dia banyak dengan dosa kita. Siapa cakap ni? Bukan saya cakap. Imam Al-Muzani, Abu Bakar Al-Muzani, Imam Al-Muzani, bukan saya sebut. Salaf yang sebut. Kita akan sebut dengan apa yang salaf sebut. Ini tawaduk. Kalau kita baca hadis Nabi SAW banyak. Nabi pernah naik unta dengan, naik keldai dengan Mu'adh, ma'ruf hadis tersebut. Mu'adh naik unta dengan Nabi. Siapa yang drive unta tersebut? Nabi drive. Nabi bonceng kan? Nabi bawa? Kuntu dilfan Nabi yang bawa. Mu'adh duduk belakang dia. Kata laisa baini wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muakhiratur rahli. Tak ada antara aku dengan Nabi. Maksudnya kalau saya drive, anak murid duduk sebelah ataupun seorang guru, tak ada rasa macam takkan aku drive, anak murid dah drive. Jangan. Nabi pernah drive unta, keldai. Dalam Sahih Muslim saya dah huraikan ni. Dan tak boleh pula ahli ilmu
Oh, siapa jemput aku dengan kancil dia. Contohnya. Tolong jemput saya ni, saya ada ceramah dekat ni, Singapura. Kali datang dia jemput terkancil. Sampai hati kata. Apa standard aku ni ceramah terbilang. Dah keluar TV apa semua. Jemput aku dengan kancil. Nabi, kita jawab balik, Nabi menaik kedai, okey. Siap drive lagi. Benda yang sama juga berlaku pada Sayyidina Umar. Itu kita tengok para salaf ya. Ini kitab Al-Qawl Al-Salaf Bainal Qawl wal Amal. Satu kitab yang bagus. Nama kitab apa? Al-Salaf Bainal Qawl wal Amal. Salaf di antara kata-kata dan amal. Maksudnya salaf ni bukan banyak kata-kata. Umar Al-Khattab kata, budak tolong tumpang aku naik himar ni. Umar nak duduk belakang dia. Seorang budak muda naik himar. Budak kata, tak boleh, aku turun. Wahai Umar, kau naik. Kata, apa yang buat kau rasa kau tak nak duduk dengan aku? Oh, dia kata budak tu. Kata, aku tak layak. Takkanlah kau nak duduk, aku duduk, kau duduk belakang kata. Tak naik. Sampai bila dia masuk pada Madinah tu, orang semua pandang, ni Sayyidina Umar ni. Kalau kita baca kitab sirah pun, masa Nabi SAW masuk Madinah, tak boleh beza mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dalam kitab Al-Fusul, kitab Ibn Kathir, dia kata sampai sebagian orang Madinah kan semua boleh nampak Nabi kan. Sampai bila Nabi dah duduk dekat tempat yang nak dibina masjid tu, bila panas sangat tu, orang sangka Abu Bakar tu Nabi SAW. Kebanyakan dia sangka Abu Bakar tu Nabi. Sebab apa? Sebab banyaknya dia punya ubat berbanding dengan Rasulullah SAW. Maksudnya pakaian sama tak? Nampak tak? Tapi bila macam ni orang kenal itu Rasulullah SAW. Bila Abu Bakar As-Siddiq, bila panas Abu Bakar ambil kain, dia payungkan Rasulullah SAW. Baru tahu, oh itu Abu Bakar, ini Nabi SAW. Nampak tawaduk tak? Kita nak tunjuk kita negar special, guru nak dilayan dengan lain apa semua. Nanti kita bila tawaduk salam ni, kita rasa tak ada benda. Waktu kata Syekh Saleh Fauzan, kalau aku baca kitab salam ni, aku rasa malu nak mengaku aku talibul ilmu, aku malu. Tapi kita baru baca 1-2 kitab punya action, berang betul dalam Facebook sekarang. Ada ustaz tu telah meng-unfriend aku kerana aku telah beri komen tentang masalah Mesir. Tolong sampaikan pesanan kepada dia. Weh cik, alah geram. Tak tahan lah. Subhanallah. Yang belakang Syekh Saleh Fauzan, belakang patutnya betul kitab, kena baca kitabnya. Kita hari nak baca ni. Dan perkataan Syekh, tabah menanggung derita belajar demi meraih keagungan ilmu. Ini derita belajar. Derita lah ni, duduk apa jam? Sejam setengah. Sakit pinggang derita lah tu. Derita sikit baru. Ini adalah perkataan yang bagus, iaitu jika kamu bisa menundukkan dirimu untuk belajar, sebenarnya engkau sedang mencari kemuliaan ilmu itu, sehingga jerih payahmu dalam belajar itu akan menghasilkan buah yang baik. Sebab itulah kadang-kadang satu benda kita kena ingat, yang menyebabkan ilmu melekat dekat kepala itu bukan hanya datang kelas banyak, ialah kerana menanggung kesusahan tu. Faham tak? Dia datang susah ni, datang mengaji, kena pukul, lepas tu kena rompak tu, datang dapat ilmu tersebut. Dia pasti tak dia ingat apa yang cikgu dia cakap. Mesti dia ingat dia, aku nak dapat ilmu ni, aku kena lalu sungai apa semua ni semua. Bahawa aku dapat ilmu ni, mesti melekat dalam kepala tak? Dia melekat. Lepas tu kalau ulama salaf, dia tanya, kenapa ulama salaf ni boleh kenal semua nama perawi tu? Beratus-ratus ribu ni, macam mana dia orang boleh kenal? Boleh ingat hadis tu? Sebab dia orang berjalan kaki ni untuk pergi. Ada sebahagiannya kena tangkap, kena rompak, pengsan, bangun balik, berjalan. Ada sebahagiannya kena diculik, dijadikan hamba, orang jual, bebas, terus mengaji. Ada orang berjalan kaki berseorangan, bermusafir berseorangan, meninggalkan keluarga untuk mencari ilmu. Berbulan-bulan tinggalkan keluarga dia, bukan ada duit, sangkut, kena tipu lagi, kena tipu teksi lagi, kena apa semua, berjalan untuk dapat ilmu.
Ustaz tu datang, dia pun datang punya belagak punya, geram aku. Ustaz, you late 5 minutes. Relax lah. Pelikih kan. Kalau kau punya orang datang tender juta nak bagi kau, bukan main dapat setengah jam. Tak ada, I just came here, I just arrived 5 minutes ago. Kalau benda juta, betul tak? Malaysia ni, kalau kata orang nak bagi projek 20 juta rasanya kat dia, dah tunggu 2 jam, tak apa. Kalau terlambat dah puluh-puluh, tak apa, it's okay. Orang nak bagi syurga, dia bagi ilmu dan menamatkan syurga dunia dan akhirat, lambat 10 minit lah. Memanglah ustaz tu lambat satu benda kesalahan, tapi jangan sombong ustaz. Jangan pelikihkan. Lepas tu saya kata, pernah satu dalam tempat tu, lisan taklim, orang duk pelikir-pelikir ustaz. Ustaz ni masa terlambat. Memang ada salah. Memang dia salah terlambat. Tapi tak ada terlambat sampai 2 jam, tak ada. 15 minit, 20 minit, okey lagi lah. Bukan saya menjustifikasi dia terlambat. Tak, dia terlambat tak betul. Salah dia jaga waktu. Tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata macam mempelikihkan keilmuan dia. Macam dia kata kucing utusan dia tadi lah. Saya kata, ustaz ni dulu dia mengaji 10 tahun dekat bumi Arab. Saya tak nak sebut lah bumi Arab mana, kan orang kenal ustaz tu. 4 pagi dia bangun untuk hafal Quran, menghafaz. Pernah dia kena pukul, pernah ini, pernah itu untuk belajar ilmu. Dan sekarang ni datang membawa ilmu. Tuan-tuan semua kat bawah duduk kursi, ada aircon apa semua, kitab pun semua ada. Lepas tu petikai kan ustaz tu, macam ustaz tu mana adab ni? Mana adab ni? Tak hormat langsung. Kau orang belajar ustaz dah baik. Kalau ustaz tu hentam apa semua kau orang tak hafal, tak marah. Tuan-tuan yang datang ni semua, kadang-kadang belajar mengaji bukan mengaji betul-betul pun. Salah dulu kalau mengaji tak betul. Dia kata Asy-Sya'bi, baca sejarah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi dia dalam kelas hadis. Nama bebel lah ni. Sorry ya. Asy-Sya'bi datang kelas, dia kata dia duduk dalam rumah dia tak nak keluar dalam kuliah tu. Kata Asy-Sya'bi syekh, orang semua dah tunggu ni, beratus ribu, beratus orang tunggu kau nak keluar mengajar. Dia duduk dalam rumah dia duduk, dia tak nak, aku tak nak keluar kata. Dia penat. Dia kata tu gede bebel ustaz. Asy-Sya'bi kata, kau ingat ramai-ramai tu semua nak jadi muhaddis ke? Yang ada ramai muhaddis tu semua trend dia tu. Datang ramai-ramai tu. Syok. Macam kita sama sekarang datang kelas ramai kan. Oh, kelasnya beratus. Tu feeling good factor je tu datang tu. Bukan nak mengaji sangat. Nak isi masa lapang dia waktu siang. Bukan nak pelikihkan. Sekali lagi, kalau dia pelikihkan guru tadi. Sekarang lepas tu bila jadi? Apa jadi? Sya'bi kata, aku tak tengok dalam ramai-ramai tu melainkan 1-2 je akan jadi muhaddis. Betul kata Imam Sya'bi. Dan ramai-ramai yang mengaji tu 1-2 je menguasai ilmu tu, yang lain tak kuasai. Satu kata hatta Syekh Kibar pun sebut anak murid Syekh Albani rahimahullah yang betul-betul jadi hebat ni, sebut nama berapa. Ada sampai 100. Susah nak sebut. 20 pun susah nak sebut. Itu tangga-tangga Syekh Albani tu. Syekh Al-Hilali lagi, Syekh Ali Halabi lagi, Syekh Umar Bazmul lagi, Syekh Asim Qurtubi lagi. Syekh Masyhur Hasan Salman lagi. Ya. Semua tak boleh, tak nak sebut 20 tak boleh. Maksudnya tak semua akan jadi hebat. Maksudnya apa? Janganlah kamu sombong kan guru tadi. Ya. Jangan jerih payahmu dalam itu bila kita menghadapi jerih payah mengaji tu, menangis sebelum mengaji, barulah ilmu tu melekat dalam hati.
Dia ingat kalam syekh tu satu dia masuk. Syekh tu sebut dia boleh masuk dalam ni, masuk dalam dada dia. Dia tak lupa sama dia boleh sebut boleh kata-kata syekh tadi. Oleh itu sekiranya hindarilah segala perilaku yang akan merosak adab ini, kerana di samping mengundang dosa, bila buruk adab tadi mengundang dosa tadi kan, macam kutuk atau ustaz ni anjing lah apa semua, mengundang dosa, juga akan menunjukkan bahawa ada cacat pada akalmu, serta engkau tidak akan memperolehi ilmu dan tidak mampu mengamalkannya. Maka dari itu jauhilah sifat sombong, dan itu adalah kemunafikan dan sikap takabur. Kalau kita baca, dulu para ulama salaf sangat keras dalam menjaga diri dari kesombongan. Betul para ulama salaf dulu kata, seperti kata para ulama salaf, kalau dosa tu ada bau, kata Ibn Mas'ud kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu tentang diri aku, kau orang akan ambil pasir, kau campak atas kepala tu. Sebab apa? Sebab dia tahu kadar diri dia bukan orang beramal. Bukan dia beramal, tapi dia rasa diri dia tak cukup beramal lagi. Rasa diri tu banyak dosa lagi. Macam Muhammad bin Wasi' tadi, dia kata apa? Kalaulah dosa itu ada bau, nescaya kamu semua akan jauh daripada aku kerana busuknya bau aku ni. Siapa kata ni? Muhammad bin Wasi'. Muhammad Wasi' ni siapa? Anak murid Hasan al-Basri tu kan. Bukannya orang macam cakap. Anak murid Hasan al-Basri cakap macam tu. Mutar bin Syakir kata, Muhammad bin Hanbal, bila orang kata alhamdulillah lah kami ada orang macam kau dalam ni, boleh kami bagi fatwa. Dia kata, aku setiap tak malam aku berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah umatku kerana ada orang macam aku dalam umat, dalam kaum tersebut. Ini kata tawaduk, sikap tak nak takabur, tak nak rasa hebat. Sebab apa? Dia rasa diri tu ada dosa. Kalau semua talibul ilmu macam ni, tak berani nak komen lebih-lebih ni. Nak komen pun malu. Nak pula komen dalam benda-benda yang besar, macam isu mesin ni. Isu besar tak? Isu besar. Apa tak mendiamkan diri lagi bagus. Biarkan syekh-syekh besar kalam nukilkan je kata-kata fatwa ni. Kalau kata nak tunjuk pun kan perasaan ke apa, nukilkan fatwa aja. Fatwa daripada ulama ni kata macam ni, fatwa daripada ulama ni kata macam ni. Tak payahlah aku katakan. Jangan kita jur'ah, kita ke depan dulu, seolah kita ni kalam-kalam syekh letak dulu, kalam-kalam para ulama kibar dulu kita letakkan dulu. Dan bila timbulnya fitnah, bukannya semua ustaz kita ambil pendapat dia, tuan-tuan. Ingat ni. Bila timbul fitnah, kita tengok kepada kibar masyayikh, syekh-syekh kibar. Sebelum komen, dah tanya dah ustaz Usayi, dah tanya dah ustaz kita yang tua-tua ni, ustaz boleh tak saya komen macam ni ustaz? Dah tanya orang lebih alim daripada kita, ustaz saya buat statement saya macam ni, saya nak buat statement macam ni, okey tak? Bila kita dengar sebenarnya orang yang lebih alim, lebih tua, lebih ni, maka dia akan bagi pendapat yang kadang-kadang kita rasa terkena kat diri kita sendiri. Saya hampir nak ke depan juga dalam masalah Mesir, sebab bengang dengan setengah-setengah orang yang kutuk. Bila kita bincang balik dengan sebagai orang yang lebih alim daripada kita, dia bagi saya perasaan yang dia slogan, dia kata apa? Ini masalah ijtihad. Mungkin ada berijtihad pergi lawan, ada berijtihad. Jadi siapalah kita nak hantam orang, siapalah kita untuk katakan sekian dan sekian, sedangkan para ulama pun berbeza pendapat. Jadi sebab itu saya pun betul juga. Walaupun kita ada position sokong sekian, tapi kita tak boleh nak tunjukkan sangat yang. Kalau ulama besar pun berkhilaf dalam masalah ni, kita apalah. Ada Solihin pun tak habis. Ada Solihin ada 40, 40. Ada 40 Imam Nawawi pun tak habis baca betul-betul lagi. Mungkin pernah baca tapi tak habis baca betul-betul lagi. Itu kita. Dan kita sibuk nak komen di sana sini. Kata Syekh Shalih Fauzan, fitnah ini akan jadi besar bila orang jahil bagi komen. Fitnah itu akan menjadi besar, izdadatul fitan. Dia kata
bila akan bertambahnya fitnah bila orang jahil makin bercakap, berkomen dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Masalah. Silakan Fadil. Pertama sekali nak tahu guru tu manhaj yang betul, dia kena tengok pada mana guru yang paling berpegang pada hadis Nabi SAW. Betul-betul. Mana yang berpegang betul kepada pendapat para sahabat tu. Yang mana ni hidayah Allah Ta'ala tu tersebut. Kadang-kadang orang dia kata, guru aku dah paling ikut sahabat, tengok para serban apa semua, ada selempang. Tengok guru kau pakai kopiah je. Nampak tak? Guru aku lagi ikut sahabat, dia kata. Nampak? Dia tak faham ikut sahabat tu macam mana. Tengok ingat ikut sahabat hai'ah aja. Nampak? Guru aku lagi ikut sahabat pakai tongkat apa semua, nampak tu. Keluar 40 hari apa semua, nampak? Ni guru kau tak keluar, mengaji je, mengajar je. Jadi dia kena macam ni. Pertama, saya patah balik tadi, dia kena ittiba'ul haq. Dia kena merendahkan diri untuk mencari ilmu dan membuka jiwa dia untuk menerima kebenaran. Kalau katakanlah macam ni, kalau kawan Haris tadi kata, macam nak tahu ustaz tu datang semua kuliah dulu. Kalau dia katakanlah datang kuliah yang tak betul, kita kata ini kuliah yang tak betul, dia tak terima. Ustaz ni bagus lah, serban dia besar apa semua, tasbih dia bukan main lagi, tak berhenti-berhenti tangan dia tasbih. Ustaz ni buat kalau kelakar je banyak contohnya. Kita sudah datang semua kuliah, tapi kamu kena membuka jiwa kamu nak kata mana yang lebih ikut hadis Nabi SAW dan ikut kata para ulama SAW. Siapa dalam kuliah dia yang sebut qala Allah, qala Rasul SAW, qala Umar bin Khattab, qala Syafi'i, qala Salaf. Siapa yang kata-katanya dia pegang pada kata-kata ulama salaf. Siapa bila tafsirkan Quran dia akan sebut, berkata Imam Jarir Tabari dalam tafsir dia sekian. Berkata Ibn Kathir dalam tafsir dia sekian. Berkata Imam Sa'di dalam tafsirnya sekian. Siapa yang gurunya berdasarkan nas Al-Quran, hadis dan sunnah hadis dan kaedah para ulama, bukannya ikut hawa nafsu, bukannya ikut guru aku 9 tahun teka Lailatul Qadar tak pernah miss. Guru macam ni lah patut kita ikut. Siapa cerita itu? Fidaw kan? Kau dah ikut ni. Kau ikut ni ustaz aku. Ustaz aku 9 tahun teka Lailatul Qadar tak pernah miss. Oh cik, hebat ni. Ini guru dia. Tapi orang yang tak faham dia kata, oh inilah yang hebat. Kita kata benda ni kita kena faham. Lepas tu kita kalau baca balik buku ni, ikut para salaf ni, ikut salaf dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi ibadahnya, dari segi suluknya perbuatannya, manhajnya. Ini benda yang susah lah. Memang senang. Ada orang salaf dari segi akidah, Masya Allah salaf. Dari segi politik tak salah. Ada segi salaf dari segi akidah, ibadah, dari segi bab muamalah kantoi pula. Muziknya dengan campur punya ikhtilat lelaki perempuan. Tapi kita kena mana yang kuat pada dengan para ulama salafus salih. Allahu a'lam. Soalan ini tak ada soalan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum.